Okey. Selamat sejahtera. Okey, so kita berjumpa selepas trial lah. Azan. Okey. So kita akan continue dengan kita punya tanggungjawab. So kita nak habiskan, nak bincang jawapan kertas trial. Okey. 2023 kertas trial JPS set 1. Okey? Okey. Apa yang cikgu nampak adalah adalah kesilapan yang kamu buat semasa menjawab. So cikgu dah tanda, cikgu dah bagi balik kertas dah. Apa yang cikgu nampak adalah kesilapan lah. Saya harap kesilapan sedemikian jangan buat dalam peperiksaan SPM yang sebenar. Azan. Dan banyak juga nasihat cikgu bagi dalam kelas, tetapi as usual lah, Azan. Ada yang boleh ikut tapi jumlah dia sangat kecil lah yang boleh ikut arahan. Okey, maka cikgu nampak banyak perkara yang kamu tak ikut. So saya harap selepas inilah for the real exam, because you got another one more sitting before SPM. Ini dah habis dah, trial dah habis. So next is the real exam. Okay, so beri perhatian ya. Okay. Okay, JPS Okay. So soalan yang pertama itu. Okay, kamu boleh nampak. Okay, poster di bawah adalah mengenai festival seni hidup yang dianjurkan di peringkat antarabangsa. Seni hidup lah. Azan, okay, nampak? Okay, so soalan yang pertama itu, okay, bila bacalah betul-betul and tolong gariskanlah dalam pensel. Understand? So I can see your script. Berapa banyak di antara kamu yang ada ikut coach cakap, ikut sajalah. Understand? So very less yang gariskan. Okay? Bila kamu gariskan, maksudnya kamu highlight apa yang dia mau dan tolong beri apa yang dia mau. So you tak boleh keluar tajuk. Understand? Itu reason cikgu suruh kamu underline you punya apa tu kertas soalan itu. Azan, okey. So soalan yang pertama itu kamu nampak festival seni hidup dianjurkan peringkat antarabangsa. So huraikan perasaan anda apabila negara kita dipilih menjadi tuan rumah festival tersebut. So dia suruh kamu huraikan perasaan you. Okay, perasaan means you can give your perasaan. Then after that, you kena huraikan perasaan kamu. Maksudnya kamu kena bagi, kalau you cakap gembira means kenapa. So kena bagi dua reason lah. Azan, okay, nampak tu. Okay, so the first one perasaan. Okay, ini cadangan jawapan yang cikgu bagilah. Nampak tu So kadang-kadang jawapan cikgu mungkin panjang, kamu boleh ringkaskan. Okay, nampak. Belajar ringkaskan jawapan cikgu lah. Okay, so saya rasa gembira. Atau you tulis gembira pun okey. Nampak? Boleh? Okey. Kenapa you rasa gembira? Negara kita sudah dipilih sebagai tuan rumah, right? Okey, kenapa you gembira? Sebab kita dapat, bila kita jadi tuan rumah means kita dapat promosi. Okey, kita dapat promosi keunikan. Okey, keunikan budaya negara kita. Okey, budaya negara kita kepada negara luar. Nampak? Simple. Nampak? Okay. Then after that, satu lagi explanation lah. Asal, okay. Then hal ini akan menarik. Hal ini akan menarik kedatangan. Okay, kedatangan pelancong asing ke negara kita. Nampak? Nampak? This is the reason we become famous. Then dia attract tourists. Azan, nampak? Dapat? Okay? Okay, done. So
huraikan perasaan. So, you ada perasaan you beritahu gembira, lepas tu kamu huraikan kenapa you rasa gembira. Understand? Okay, nampak. Okay, soalan seterusnya. Okay. Nampak? Okay, jelaskan kesan. Kesan sekiranya budaya tradisi diabaikan oleh generasi muda. Nampak tu? Budaya tradisi kamu lah. Nampak tu? Budaya kekeluargaan kamu. Kamu abaikan. So what happens? Azan, nampak tu? So jelaskan kesan means you bagi satu kesan, selepas itu kamu huraikan dia atau beri penjelasan lah. Nampak? It's patutnya macam tu lah. Azan, jelaskan kesan sekiranya budaya tradisi diabaikan oleh generasi muda. So you bagi satu kesan, then after that you bagi penjelasan. Nampak tu? Okay? So tengok cadangan jawapan yang cikgu bagilah. Azan, okay, nampak? Boleh? So generasi muda, kalau kamu abaikan budaya sendiri, tradisi kamu, maksudnya kamu dah pengaruh dengan budaya lain lah, so budaya barat. So generasi muda akan terpengaruh. Okay, akan terpengaruh dengan budaya barat. Dan kamu boleh explain budaya barat yang di-mention dalam buku teks kamu adalah apa. Okay, so mereka akan agungkan budaya hedonisme. Okay, nampak tu? Akan agungkan, and you can even put akan agungkan dan amalkan budaya hedonisme. Then explain lah. Explain. So hal ini dorong. You tahu budaya hedonisme, all the time want to enjoy saja. Maximum enjoy. So ini dorong mereka terlibat. Okay, terlibat dalam gejala negatif. Okay, gejala negatif seperti pergaulan bebas. Okay, seperti pergaulan bebas dan maksiat, buat maksiat. Nampak? Boleh? Okay? So jelaskan kesan dia sekiranya budaya tradisi diabaikan oleh generasi muda. So bagi satu kesan, mereka terpengaruh dengan budaya barat. Apa dia? Kamu explain secara detail. So that means yang ni semua lebih kurang macam, kalau kamu tengoklah, Azan, so satu fakta itu, lepas tu kamu boleh bagi, kena bagi 2 huraian. Azan. Dan sometimes ada juga cikgu yang gunakan macam style BM lah. Itu fakta, huraian, contoh. Azan, anything lah will do. Don't worry about style yang digunakan. Yang mana kamu rasa comfortable, ikut. Senang saja. Janji ada, kesan itu dihuraikan. Okay, nampak tu. So kadang-kadang contoh pun kita boleh anggap sebagai huraian dan bagi you markah. Azan, okay, nampak. Dapat, okay. Next. Okay, yang ini buku teks lah. Seiring, tengok dia banyak cerita dekat sini tau. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang membawa masuk pelbagai budaya luar dengan lebih mudah dan cepat, menyebabkan masyarakat Malaysia perlu bersedia untuk menghadapi cabaran ini dengan menjadi individu global. Dia banyak cerita dekat sana, belakang sekali dia cakap jadi individu global. So soalan dia adalah bukan cerita tentang teknologi maklumat semua. Dia tanya, uraikan ciri individu global yang telah anda pelajari. So maksudnya tak ada kaitan dengan perkembangan teknologi maklumat semua. So end of the day dia kata kita akan jadi individu global. Dan dia tanya apakah ciri individu global yang anda pelajari. That's it. Very clear textbook.
you kena baca soalan itu secara teliti. Azan. Dan gariskanlah. Jadi individu global. So ciri individu global yang ditanya. So tak ada kaitan dengan yang lain. Nampak tu? So ciri individu global ini adalah topik form 5, right? Okay, individu global lah. Topik form 5 muka surat 18. Wait somewhere around there. Okay. Muka surat 18 sudah lari dah. Topik 2 Okay. Wait, sudah lari banyak dah. Okay. Topik 18 Topik 18 pula. Muka surat 18. Okay. So, perkara biasalah dalam trial lah. Dia tanya ciri individu lokal. Engkau pergi tulis sikap individu lokal pun ada. Utamakan kamu kata utamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa lah, menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan lah. All this you write. Ini sikap. Ini baru ciri. So that means apa berlaku adalah kamu confused. You tak tahu mana satu. So jangan risaulah. Trial you masih boleh buat kesilapan. Pastikan kesilapan ini tidak diulang dalam exam sebenar. Exam. Nampak tu? So maksudnya dia menunjukkan kamu belum master kandungan lagi. Kamu tahu individu lokal, kamu tahu. Azan, tapi kamu belum ada grip lagi. Pegangan fakta itu belum ada. So, kita kena latih lah sampai, jangan putus asa, latih sampai exam sebenar. Doa jugalah kepada Tuhan. Understand setiap hari. Doa. Ada banyak perkara saya kena ingat. Beri kekuatan kepada saya. Doa macam itu. Azan. Dan usaha juga. Jangan give up. Azan. Jangan last minute. Sekolah sibuk. Enjoy dengan kawan, buang masa. Understand. Tolong stop all that. Concentrate and habiskan demi masa depan kamu. Itu nasihat cikgu lah. So ada dekat sini kan. Berdaya saing all that. This is what you supposed to write. Fakta buku teks. Okay. So very clear fakta buku teks. Okay. Let's say saya tulis berdaya saing. Berdaya saing. Okay. Full stop. Lepas itu saya kena explain benda itu. Bila nak explain itu, kita gunakan watak apa? Individu lokal lah. Okay, bukan anda, bukan saya. Jangan silap watak pula. Dia kata ciri individu lokal yang telah anda pelajari. So, apa yang kamu pelajari? Berdaya saing. So, you explain lah benda ni. Sebab 4 markah kan? Okay, nampak? So, individu lokal mampu bersaing. Okay, mampu bersaing pada peringkat. Okay, mampu bersaing pada peringkat tempatan. Dan antarabangsa. Nampak? Okay, then after that, jati diri kukuh. Jati diri kukuh. Okay, jati diri kukuh. Then explain lah. So, individu lokal mampu sesuaikan diri dengan perubahan dunia. Okay, tapi you tak abaikan. Okay, so tanpa mengabaikan. Okay, mengabaikan jati diri dan identiti. Tempatan atau kita panggil lokal lah. Nampak? Okay, cantik huraian you.
Nampak? Dapat? Ha? Okey. So ini memang kandungan buku teks lah. Zen, sebelah sini. Nampak tu fakta dia. Huraian up to you lah. Kamu boleh, kalau boleh ingat apa ada dekat sini, kamu nak gunakan sebagai huraian, boleh. Zen, okey, nampak. Done. So that means soalan satu itu kamu boleh nampak buku teks masih ditanya no. Satu bahagian tu ada buku teks, kandungan buku teks. So yang ni adalah buku teks tingkatan 5. Okey, muka surat dia adalah muka surat 18. Zen, fakta ada dekat sana. Boleh? Dapat? Okey, done. Next. Soalan 2. Okey, situasi di bawah menunjukkan dilema moral yang dihadapi oleh Encik Alex. Baca soalan betul-betul. Encik Alex merupakan seorang pengurus projek di syarikat Mega Jaya Berhad. Pada suatu hari, ibunya telah jatuh sakit dan memerlukan pembedahan segera. So, kos pembedahan sangat tinggi dan beliau tidak mampu untuk menampungnya. Beliau telah membuat keputusan untuk menggunakan wang projek syarikat terlebih dahulu bagi membiayai kos pembedahan ibunya. So, beliau bercadang untuk menggantikan wang tersebut semula secara beransur-ansur tanpa dikesan oleh majikan. So, he's doing something wrong lah. Walau bagaimanapun, tindakan beliau telah diketahui oleh majikan sebelum dapat memulangkan semula wang yang diambil. Okey, so soalan dia, okey, yang ni kamu tahulah. Soalan dilema moral already started lah. Okay, the last paper mereka sudah mula start dilema moral. So dia menghadapi dilema sekarang. Zen, nak selamatkan ibu dia lah. Zen, dan wang syarikat itu salah. Okay, so sekarang soalan dia, terangkan tindakan yang patut diambil oleh majikan. So watak dia kamu kena tahu, bukan Encik Alex tahu. Tindakan siapa? Majikan. So you must know exam itu baca betul-betul. Siapa watak semua, jangan silap. Cikgu nampak semasa tanda kertas kamu. Zen, ada yang buat silap. Zen, dia pergi tulis Encik Alex and all that. Zen, so dia clearly dekat sini tindakan majikan terhadap Alex, tapi tindakan kamu berdasarkan prinsip apa? Keadilan. So very clear. So kamu tahu keadilan means salah tetap salah. Hukuman patut dihukum. There is no maafkan semua. Hukuman itu akan sedarkan kamu. And then hukuman itu akan jadi pengajaran kepada orang lain. Something like that. Zen, nampak tu. Dan markah yang diberi quite a lot. Dia ada 4 markah. Zen. Okay? Nampak tu. So, you terus hantam sajalah. Okay? So, watak dia majikan. Majikan perlu ambil tindakan. Tindakan tata tertib. Okey, tindakan tata tertib yang tegas. Yang tegas. Sebab keadilan. Nampak tu? Keadilan means you have to be strict. Okey, then explain lah tindakan ini mampu beri kesedaran. Beri kesedaran kepada siapa? Encik Alex. Encik Alex. Untuk tidak ulanginya. Okey, ulanginya pada masa depan. Nampak tu? And then bukan itu saja. Kita ada staff lain dalam syarikat. So hal ini juga akan memberi pengajaran. Akan memberi pengajaran kepada pekerja syarikat yang lain. Nampak? Zen, okey, then ada lagi satu ayat lah. 4 ayat sebab 4 markah tu. Okey. Semua ini akan tingkatkan image syarikat sebagai
syarikat yang amat pentingkan amat pentingkan soal pematuhan peraturan secara serius. So maksudnya sistem syarikat itu adalah sangat strict. That kind of image lah. Nampak tu? Dapat? Boleh. D. Ini jawapan murid yang you know lah, almost like good student lah, cemerlang. So weak student, you jangan takut belajar untuk ringkaskan. So ambil jawapan ini, tanyalah cikgu kamu atau kawan kamu yang lebih pandai daripada kamu, macam mana mau ringkaskan ini. Okey, nampak. Sebab masa suntuk cikgu pun tak sempat nanti nak buat. Okey, nampak. So cikgu tak sempat. So cikgu bagi jawapan consider aras cemerlang sikit lah. Okey, nampak. Dapat ringkaskan sikit. Okey, next. Ni pun student tak baca. Sekiranya majikan Encik Alex prihatin, nyatakan cara yang boleh diambil oleh beliau. Beliau dekat sini adalah majikan, tahu? Bukan Encik Alex. So, saya tengok kertas kamu pun kamu buat mistake. Kamu pergi tulis Alex dekat sana. Dia bukan regarding Alex. Dia adalah majikan, dia prihatin. So, macam mana dia boleh selesaikan masalah tersebut mengikut prinsip keprihatinan. So, sini pun majikan dia tanya. Sini pun majikan. So, kalau keprihatinan means kamu akan maafkan dia. Bagi dia peluang kedua. Sebab you faham situasi dia lah. Okey, nampak? Boleh Okey, what you can do lah. And then suruh dia bayar balik. Tapi you still strict. Okey, suruh dia bayar balik. Okey, then kalau boleh bantu, apa bantuan yang boleh bagi? Something like that. 3 marks 3 markah, 3 ayat lah. Okey, nampak apa cara dia. So, majikan watak dia, majikan boleh memaafkan Encik Alex. Encik Alex secara ikhlas. Alex, A huruf besar. Alex secara ikhlas. Nampak? And then, majikan boleh minta Encik Alex buat bayaran balik kepada syarikat. Okey, secara slow-slow you bayarlah, secara ansuran. Mudah. At the same time, we can ask help also lah. Apa lagi majikan boleh buat? Majikan boleh buat pungutan. Boleh buat pungutan derma untuk membantu. Atau untuk bantu pun boleh lah. Untuk bantu meringankan beban kewangan. Meringankan beban kewangan Encik Alex. Okey, nampak? Boleh. Cara dia lah. So, ini nyatakan. Tengok kata kunci dia nyatakan. So, nyatakan means automatic kamu kena bagi beberapa cara lah. Okey, nampak. So, 3 cara saya bagi. So, sekarang kata kunci soalan semua diberi penekanan. So, jaga-jaga benda-benda macam ni lah.
Zen. Yang ni terangkan tindakan. So you bagi tindakan, lepas tu you terangkan. Zen, nampak tu? Boleh Okey. Ambil tindakan tegas. So, apa berlaku? Terangkan tindakan tersebut. So yang ni lebih kepada, kalau kamu tengok yang ni lah, by right Fit Tengok agensi kebun salah. Tindakan. So perlu ambil tindakan tata tertib. Untuk apa tu tindakan tu? Bla 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 bla, explain. Zen, okey, nampak tu. So terangkan tindakan. Yang ini nyatakan cara. So beberapa cara lah. Nyatakan cara yang boleh diambil oleh beliau untuk selesaikan. Okey, nampak. Boleh? Okey, next. Baca soalan betul-betul. Terangkan kepentingan amalan integriti dalam sesebuah syarikat. Soalan ini tak ada kaitan dengan Encik Alex dengan majikan syarikat Mega Jaya Berhad. Tak ada kaitan. Ini adalah soalan umum, buku teks punya. Zen. Kita baca pun kita kena sudah tahu. Zen. Nampak? So apa dia tanya? Kepentingan amalan integriti dalam sebuah syarikat. Okey, dear student, yang ini adalah buku teks. Zen, poin daripada buku teks iaitu tingkatan 5. Muka surat berapa? 64. Okey, form 5 book 64. Okey, 64. Kepentingan amalan integriti dalam organisasi atau dalam sesebuah syarikat, benda yang samalah ni. Zen, nampak? Boleh? Okey. Nampak? So yang ini very clear. Walaupun dia tulis terangkan, bukan maksudnya kamu bagi satu kepentingan dan terangkan, sebab dia ada bagi Roman. The moment ada Roman means, maka you kena explain 3 kepentingan. Sebab dia ada 1, 2, 3 kepentingan. Kalau dia tak ada bagi Roman, lain cerita. Tak ada Roman. So dia akan jadi 1 kepentingan. Lepas tu kamu kena terangkan. Bagi 2 ayat huraian. Nampak tu? Yang ni very clear ada 3. Itulah kamu kena tengok Roman semua bila kamu jawab soalan struktur. Zen, bahagian A tu. Okey, nampak tu. So jaga-jagalah. So kepentingan amalan integriti dalam sesebuah syarikat. Benda ini terlampau senang lah. Zen, integriti maksudnya you bekerja secara jujur. Zen, memang buat kerja secara jujur dan very produktif. Maksudnya hasil kerja kamu bagus. Zen, okey, so ini akan bila kita pekerja kita semua amalkan integriti, maksudnya kita dapat bentuk budaya kerja. Budaya kerja means adalah working culture lah dalam syarikat kamu. Budaya kerja berintegriti dalam kalangan pekerja syarikat. Okay, dalam kalangan pekerja syarikat. Nampak? And then, bila pekerja semua bekerja sungguh-sungguh means, of course lah, kecekapan perkhidmatan syarikat kamu, service, good service, you can offer good service to your customer. So dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Okey, syarikat. Nampak? Automatic lah. Then after that, okey, dapat memperoleh keyakinan. So, your service is good means customer atau public lah, dia yakin dengan you. So, ramai yang akan datang ke syarikat kamu beli barangan atau dapatkan perkhidmatan. So, dapat peroleh keyakinan orang ramai. Semua ini ada dalam buku teks. Inilah. Integriti, budaya integriti, kecekapan, nampak tu, perolehi keyakinan orang ramai. Zen, ini buku teks, very clear. Dan yang ini tak ada kaitan dengan
soalan Encik Alex punya dan syarikat Mega majikan, tak ada kaitan. So dia umum, buku teks. Azan, ini yang kamu kena buat. So kadang-kadang student tak baca Azan, dan menyebabkan kau terbawa-bawa itu isu apa itu Encik Alex ini bawa sampai sini. Tak ada. Baca soalan betul-betul. Bukan maksudnya satu soalan itu A, B, C semuanya berkaitan dengan soalan tersebut. Tak ada. Kadang-kadang mungkin satu pecahan saja. Yang dua pecahan lain adalah secara umum buku teks. Azan, nampak tu. So baca soalan betul-betul. Nasihat cikgu dah ulang-ulang. Dan jangan buat mistake yang sama dalam peperiksaan sebenar. Boleh? Dapat? Okay, next. Soalan 3. Okey, tajuk Keratan Akbar di bawah adalah mengenai sindiket penyeludupan rokok. Azan. Yang ini apa kamu buat kesalahan adalah engkau pergi tulis cerita tentang bahaya rokok semua. Understand? Dia tak ada rokok, bahaya rokok semua tak ada cerita hal. Understand? So kamu menulis merepek-repek sebab you tak baca soalan betul-betul, you tak fahamkan apa dia tanya sebenarnya. Nampak? So yang ini adalah berkaitan dengan sindiket penyeludupan rokok. Mereka seludup rokok. Kalau seludup rokok means kita tak bayar tax. Dia masuk. And it's cheaper. Azan, nampak tu? So ini alternatif rakyat lah. Rakyat tengok kerajaan kita selalu kenakan cukai. Oh, rokok mahal. So mereka boleh bawa kasih masuk. Azan, seludup. So kerajaan rugi banyak duit sebab tak kenakan tax kan. Okay, nampak tu. Something like that lah. Okay, kes penyeludupan merupakan isu global yang memerlukan kerjasama negara serantau bagi mengatasi masalah ini. Okay, nampak. So sekarang mereka cerita tentang penyeludupan. Nampak tu? Kes penyeludupan merupakan isu global yang memerlukan negara serantau bagi mengatasi masalah ni. Masalah ini penyeludupan saja. Dan dia tak mention pun dekat sana rokok. Azan. So terangkan langkah yang boleh diambil oleh pemimpin negara serantau. So yang ini umum sikit tau. Azan, not necessary you kena kaitkan dengan penyeludupan rokok. General penyeludupan, kes penyeludupan adalah isu global. Dia tak cakap kes penyeludupan rokok, dia tak sebut pun. So you can write general. Nampak tu? Okay, terangkan langkah means ambil satu langkah itu then kamu explain. 3 markah kan? So you tulis 2 huraian dia lah. Terangkan langkah. Okay. The first langkah dia. Satu langkah sajalah. Penguatkuasaan. Penguatkuasaan. Okay. Penguatkuasaan undang-undang. Okay. Penguatkuasaan undang-undang secara lebih ketat. Okey, secara lebih ketat. Nampak tu? Okey. Ini adalah langkah dia. So saya explain. So bila explain memanglah kita gunakan watak kan. So pemimpin negara serantau kamu tak tulis pun still okey lah. Tapi kalau kamu takut tulis sajalah. Azan, okey, up to you. So pemimpin harus gesa pihak berkuasa, pihak berkuasa untuk buat rondaan lebih kerap. Lebih kerap. Nampak? And then bila you buat rondaan kerap means barulah kamu boleh tangkap sindiket itu. Orang yang buat salah itu kita panggil sindiket. Boleh tangkap dia, dakwa dia, lepas tu bagi hukuman. Azan, okey, nampak tu. So, sindiket harus ditangkap. Harus ditangkap. Didakwa. Dakwa dan dijatuhkan. Dan dijatuhkan hukuman yang berat. Nampak?
So, you tengok macam mana terangkan langkah. Saya bagi satu langkah itu, lepas tu saya terangkan. Zen, Okey, nampak tu. Okey, sepatutnya dia formula dia macam tu lah lebih kurang. Satu fakta, lepas tu kamu bagi 2 ayat huraian. Zen, Okey, nampak. Sepatutnya macam tu. Nampak tu. So, kadang-kala mungkin semasa menanda itu, mungkin mereka akan bagi option lah. Option so that kesian murid lah. Kalau dia ada Roman lain cerita. Yang ni tak ada Roman. So, susah kita nak judge. Maka kadang-kala student akan guna style lain juga. Zen, okey, yang tu cikgu tak pasti sangat, tapi cikgu beritahu. Sebab terangkan langkah means bagi langkah lepas tu explain lah. Zen, okey, nampak langkah dia. Okey, next. Okey, tengok sini Okay. Huraikan cabaran yang dihadapi dalam usaha menjalinkan kerjasama antara masyarakat global. Yang ini adalah soalan buku teks lah. Cabaran. Jalinkan kerjasama. Masyarakat global. Nampak tu? Yang ini tak ada kaitan dengan yang isu ni, penyeludupan rokok semua tak ada kaitan. Faham? So, kerjasama negara serantau. So, dia tanya general saja. Apakah cabaran? Ini buku teks. Zen, okey, nampak tu. Itulah kamu kena baca properly. Zen, okey, nampak tu. Yang ini purely buku teks. Buku teks ada. Okey, ini form 5 punya topik lah. Okey, so form 5. Muka surat 124. Zen, so we look at it. Tengok. 124 Ini sudah berapa? Okay, 124. Okay, 124 ini. Okay. Cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. So, dia ada cabaran. Ini cabaran dia, fakta dia. Iaitu budaya dan bahasa, politik, ekonomi, geografi. Zen, cikgu nak nasihatkan kamu, jangan confuse. Ada 2 topik tau. Satu, topik 9 ini kita panggil kerjasama masyarakat global. Lepas tu, topik terakhir kamu. Tengok sini, sini ada cabaran kan? Okey, dan topik terakhir kamu, itu topik 12 lah. Ini 12 Ini adalah Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Maksudnya Malaysia join pertubuhan-pertubuhan antarabangsa lah. So, bila kita join, memang kita ada kerjasama lah. So, topik 9 dan 12 ini, you kena jaga-jaga. Sebab sini pun, kamu boleh nampak ada cabaran negara dalam mengekalkan. So, apa yang berlaku adalah kamu confuse. Topik ini punya cabaran, engkau bagi tulis dekat yang atas. Sebab yang ini dia tanya cabaran kerjasama, bukan hubungan. Nampak tu? Boleh? So, these are the thing yang kamu kena jaga-jagalah. Sebab can see student make mistake. Sebab student belum ada grip. Ini topik apa, ini topik apa. So, maksudnya you belum master lagi. Tapi jangan putus asa, masih ada masa. So, dengan membuat latihan kertas trial, kamu mampu memperkukuhkan you punya grip. Understand? So, you know the topic well after that. Boleh? Dapat? Okay. So, kena tahulah benda-benda macam ni. Zen, Okay, nampak. Ni. Kurang baca buku teks, you lah. Apa boleh buat? Okay, Okay, nampak. Yang ni, cabaran dia. Tapi masalah dia ada cabaran saja, tapi tak ada explanation dalam, tak ada huraian. Nampak tu, tak ada. Dia ada bagi poin-poin sikit-sikit. So, you kena pandai huraikan sendirilah. Zen, Okay, nampak tu. Boleh, Okay. So, belajarlah macam mana nak huraikan, Okay, so cabaran dia, Okay, student.
Okey, cabaran dia, cabaran budaya dan bahasa. Okey, so saya ambil budaya dan explain lah dekat sini ya. Okey, panjang juga dia punya uraian yang cikgu bagi. Okey. So budaya luar negatif. Budaya luar negatif yang jadi ikutan generasi muda boleh menghakis. Okey, boleh menghakis. Okey, boleh menghakis budaya tempatan. Budaya tempatan. Sehingga menyukarkan. Okey. Jangan cakap kerja sama tau. Cikgu dah beritahu kamu bila kamu nak huraian kamu semua try to avoid menggunakan nilai universal. So, kerjasama dekat sini kamu boleh gunakan, boleh ganti dengan usaha sama. Usaha sama. Usaha bersamalah. Menyukarkan usaha bersama global dilaksanakan. Usaha bersama atau ditulis usaha sama pun boleh. Global dilaksanakan. Okey, nampak? Dapat Okey, wait lah. Ni. Okey. Cikgu ringkaskan sikit. Kecilkan sikit Okey, global dilaksanakan. Dapat? Okey, next kita ada cabaran. Cikgu bagi cabaran politik. Okay, cabaran politik itu ada banyak lah. Salah satu adalah ideologi dia. Ideologi politik yang berbeza. Beza seperti ada benda yang dalam negara kita tak mau. Liberalisme lah. Liberalisme maksimum kita tak mau Malaysia. Kita ikut kita punya style. So, ideologi politik yang berbeza seperti liberalisme, sosialisme, okey, dan sebagainya. Semua ini boleh cetuskan konflik tau. Okey, boleh cetuskan konflik. Okey, konflik dan halang usaha sama. Usaha sama dalam masyarakat global. Nampak? Dapat? Yang ni very clear. Uraikan cabaran, dia bagi Roman, senang sajalah. Roman 2 means 2 cabaran. Senang. Bila tak ada Roman means, then kamu kena fikir. Zen, Okey, nampak. Dapat, Okey, done. Okey, next question. Yang ini buku teks. Cadangkan contoh kerjasama. Contoh kerjasama itu memang diberi dekat sini. Pendidikan, sains teknologi, ekonomi, dia bagi ikut bidang. Betul kan? Okey. So, untuk pengetahuan kamu, Zen, memang dalam buku teks dia ada point. So, yang ni adalah kerjasama dalam bidang-bidang. So, pendidikan, ekonomi, sains dan teknologi. Tapi kalau kamu bagi contoh lain yang relevan, diterima.
not necessary 100% buku teks lah. Tapi first choice of answer, kalau you tengok skema peraturan, mereka memang kita, bila let's say cikgu buat soalan means untuk sekolah kamu, memanglah cikgu akan ambil soalan apa tu daripada buku, jawapan daripada buku teks itu saya akan type. Azan, itu first choice of answer. Lepas tu saya bagi jawapan munasabah lain. Azan, okey, nampak. Okey, dapat Okey. So, pendidikan. Okey, apa bentuk kerja, apa contoh kerjasama dia? Okey, paling senang adalah program pertukaran pelajar. Okey, pertukaran pelajar. Nampak tu? Okey, lepas itu yang ekonomi punya, kamu boleh beritahulah. Azan, ekonomi itu kita ada program kerjasama. Perdagangan antarabangsa. Atau you takut sangat, you pergi tulis program usaha sama pun boleh. Perdagangan antarabangsa. Nampak? Sebab kita tambah guna perkataan kerjasama lah. Azan, okey. Lepas itu kita ada perkongsian. Untuk sains teknologi, program pertukaran. Okey, program pertukaran kepakaran dalam teknologi perubatan. Banyak student yang tulis tentang apa itu pertukaran kepakaran dalam bidang perubatan tu, dia tulis membuat vaksin. Azan, kita terima. Azan, okey, nampak. Dapat okey. Tapi jawapan pertama adalah normally daripada buku teks. Nampak? Kita akan gunakan jawapan. So, dua ini confirm ada. Lepas tu, bawah sekali kita tulis jawapan munasabah lain. Dapat? Okay, so textbook always first choice of answer. Azan, nampak tu? So, you tak habis baca buku teks, jangan risau, jangan negatif. Sekarang bila you buat soalan trial macam ini latihan, kamu terpaksa rujuk buku teks kan? So, maksudnya kamu ingatkan balik. Yang dah lupa, ingatkan balik. Yang langsung tak baca, bacalah kali pertama. Janji you baca sebelum exam. Boleh? Dapat? Okay, so be positive. Okay, gunakan masa kamu dengan baik. Okay, nampak? Okay, next. Soalan 4. Wah, ini pilihan raya, senang saja. Gambar di bawah menunjukkan proses mengundi, membuang undi semasa pilihan raya. Maksudnya mengundilah. Okay. Namakan agensi. Ini pun kamu tak tahulah. Dalam sejarah pun kamu ada belajar kan. Namakan agensi yang menguruskan pilihan raya di Malaysia. Itu pun budak tak tahu. Dia tulis SPRM. Bukan SPRM. SPR sajalah. Faham? Azan, okey, nampak tu. So, kita panggil dia Suruhanjaya Pilihan Raya. Atau kita panggil dia SPR. Kamu tulis SPR saja sudah dapat markah ni. Azan. Yang ini syarat kelayakan untuk mengundi at the moment adalah 18 tahun. First syarat dia adalah kamu adalah warga negara Malaysia lah, baru boleh undi. Nampak? Warga negara Malaysia syarat mengundi. And after that, umur. Berumur 18 tahun dan ke atas. Boleh? Okey, nampak tu. Okey, next question itu, salah satu tanggungjawab warga negara adalah mengundi semasa pilihan raya. Budak tak baca soalan betul-betul kamu ni. Okey. Salah satu tanggungjawab kamu adalah mengundi. So, dekat sini, dia tak tanya tentang mengundi semua. Azan. So, huraikan tanggungjawab lain sebagai warga negara. So, ini topik Form 4 kan. Kita ada hak dan tanggungjawab warga negara. Boleh.
Hak itu dia limited, dalam buku teks kamu limited. Tetapi saya ada beritahu kamu kalau tanggungjawab means banyak perkara kamu boleh tulis. Warga negara ada terlampau banyak tanggungjawab. Understand? Okay, nampak tu. So cikgu bagi yang cikgu punya lah. Understand? Nampak tu. Okay. So nombor satu punya tanggungjawab lah. Dua tanggungjawab, huraikan, dia kata huraikan dua tanggungjawab, 4 markah, ini very clear, Roman pun dia sudah bagi. So senang saja kamu. Azan. So kamu akan tulis let's say mematuhi peraturan dan undang-undang. Nampak? Okey, nampak. Then watak dia memang warga negara kan? Okey? So saya explain dengan ini warga negara. Dapat bantu pelihara keamanan negara dengan tidak terlibat. You patuhi peraturan means kamu boleh jaga keamanan negara, tahu? Sebab kamu tidak terlibat dalam aktiviti jenayah. Nampak tu? Sebab kamu ikut peraturan. So kamu tak buat jenayah. Maka amanlah negara. Kalau tidak kelang kabut. Orang tak aman. Selalu ada pecah rumah masuk, samun, all that. Okay, next. Warga negara semua bertanggungjawab untuk mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Ini dalam buku teks ada. Warga negara kamu tak boleh sertai aktiviti subversif. Azan, okey, nampak. Subversif itu adalah kamu sekongkol dengan musuh negara. You jual maklumat negara semua. Azan, okey, nampak. So, warga negara tidak sertai aktiviti subversif. Okey, aktiviti subversif. Sebaliknya harus pertahankan negara. Harus pertahankan negara daripada musuh. Daripada musuh yang cuba untuk meruntuhkan negara. Bahasa yang cikgu gunakan is quite high level lah. Kamu cuba ringkaskan. Boleh, especially yang murid-murid kelas hujung lah. Understand? Okay. So jangan takut sangat. You tengok cara cikgu bagi jawapan, cikgu ini macam saya tak boleh tulis cikgu. Memang saya faham. So belajar daripada cikgu kamu lah. Azan, macam mana nak ringkaskan. Datang tanya. Sibuklah. Dekat dengan exam ini kita kena sibuk buat latihan. Azan, intensify latihan kamu. Sama juga sukan lah. Kamu atlet memang atlet, tetapi dekat dengan tournament, pertandingan, cara kamu buat training semua lebih intensify already. Azan, okay. So kamu kena buat kerja macam itulah. Jangan buang masa. Boleh, okay, next. Yang ini buku teks. Bincangkan kesan pengabaian hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Azan, ini buku teks. Azan, sebagai warga negara. Okey, nampak. Boleh. Kesan pengabaian. Okey. Nampak tu. Boleh. Okey. Dan dalam buku teks, that means dia ada dalam buku teks. Form 4. Okay, muka surat
MS 19 ah. Okay, form 4 tunjuk cerita tunjuk. Okay, 19 ah. Wait ah. 19. Ini dia. Kesan pengabaian tanggungjawab hak dan tanggungjawab sebagai warga negara ini, so dalam buku teks ini dia ada terhadap diri ada, terhadap masyarakat ada, terhadap negara ada. So dia bagi dekat sini 3 markah. Maka saya tulis 3 yang berbeza, suka hati saya lah. Okay, the first one saya bagi kesan terhadap individu lah atau diri ya. So saya tulis individu dipandang serong atau dipandang rendah. Dipandang rendah oleh masyarakat. Nampak tu? Dipandang rendah oleh masyarakat. Okey, kenapa? Kamu ini tak faham hak dan tanggungjawab warga negara. Dan kamu pergi langgar hak tersebut. Menyebabkan pelanggaran hak tersebut. Maka, orang akan pandang rendah terhadap kamu. Cakap warga negara tapi tak faham hak dan tanggungjawab warga negara. Okay, next. Let's say kalau kamu lupa kebebasan bersuara dengan batasan and all that, kamu akan cetuskan perselisihan faham masyarakat dalam kalangan masyarakat. So that means ini akan masuk masyarakat ni. Tengoklah. Ada diri punya dipandang rendah oleh masyarakat. Saya dah beritahu. Okey, lepas tu masyarakat ada, boleh berlaku perselisihan faham. Saya guna mana-mana daripada sini boleh. Azan, okey, nampak. So perselisihan faham akan berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, dalam kalangan masyarakat. And then dia ada terhadap negara kan. Image negara tercemar. Okey, nampak. Nampak tu. So image negara di mata dunia tercemar. So weak classes student, you cakap individu dipandang rendah pun lebih kurang boleh dapat markah lah. Perselisihan faham berlaku. And then image negara terjejas. So you can write even simple. Sebab bila dalam sekolah pun lah, saya tahu kelas kamu weak class, Azan. Maka kita nak bagi you markah. Nampak tu? So kita tak tengok sangat ayat kamu lah. Especially dalam bahagian A. Azan. So cuba ringkaskan. Boleh jangan tengok ini dan terus give up, tak mau belajar. Cikgu susah. No. Usaha. Boleh okay. Dan the last soalan sebab cikgu hari ni memang kita buat bahagian A dulu Azan. Nampak? Okey, yang ini penyataan di bawah adalah berkaitan dengan pengamalan nilai kerohanian. So you tengok Malaysia apa berlaku, kemodenan dan sikap generasi masa kini. So generasi muda masa kini kebanyakannya bersikap individualistik dan materialistik. Terdapat juga antara mereka yang tidak berbudi bahasa, tidak beradab sopan dan tidak berkepribadian mulia. Mereka lebih mementingkan keseronokan. Keseronokan you know already lah, hedonisme lah, hingga lupa akan nilai kerohanian. Azan, nilai kerohanian dalam bahasa Inggeris adalah spiritual. Azan. Okey, soalan yang pertama itu dia tanya very simple lah. So maksudnya generasi sekarang negatif kan. Azan, okey, tengok tak ada budi bahasa, tak ada beradab sopan, tak ada kepribadian mulia. Maka punca dia kata merujuk pernyataan di atas, senaraikan punca generasi muda bersikap demikian. Why generasi muda sekarang teruk? Why? Azan. So ini general apa? Dan very clear, senaraikan maksudnya just give. And then
Best still adalah dia sudah bagi Roman senang. Zain, kerja kamu lebih senang bila ada Roman dalam soalan itu. So yang ni paling simple. Okay. Sekurang-kurangnya satu kali lah for the safety purpose. You write there watak lah. So generasi zaman sekarang. Okay, generasi masa kini lah. Kurang didikan agama. Satu kali sajalah. Play on the safe side. Okay, nampak. Lepas ini kamu tak payah tulis watak dia. So, kurang perhatian ibu bapa. Ada juga student, kamu pergi tulis kurang kasih sayang ibu bapa. Then ayat itu salah. Sebab kasih sayang adalah nilai universal. Then after that, kenapa dia negatif sangat? Kawan. So, pengaruh rakan sebaya yang negatif. Nampak? Dan the last one adalah pengaruh media massa. Pengaruh media massa atau pengaruh media sosial ke, semuanya okey lah. Okay. Tapi comes under media massa tu. Boleh dapat Okay, done. Next. Ini you tengok Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sasiar peribadi mulia anak-anak mereka lah. So jelaskan peranan. Peranan ibu bapa lah dalam bentuk sasiar tu. Apa peranan dia? Jelaskan peranan means bagi satu peranan fakta and then tengok markah dia 3. So you kena bagi 2 ayat huraian. Huraikan peranan tersebut. Sepatutnya macam tu lah. Sebab jelaskan peranan. So bagi satu peranan, lepas tu beri penjelasan. So ibu bapa harus beri didikan agama. Sila fakta you Okay, nampak. Then explain. Ibu bapa, kalau you bagi didikan agama means what happen? Ibu bapa perlu akan menguatkanlah. Akan menguatkan iman anak-anak dengan kerap bawa mereka. Bawa mereka ke tempat ibadat. Then what happened after that? Dengan ini, ibu bapa dapat jadikan anak-anak mereka sebagai individu berakhlak mulia. Okey, nampak berakhlak mulia. Boleh stop dekat sinilah, tapi cikgu tulis sikit. Sekaligus menjauh. Sekaligus dapat jauhkan mereka daripada gejala sosial. Boleh? Dapat? Nampak. Cuba ringkaskan ayat cikgu. Ayat cikgu ada yang panjang. Kamu boleh ringkaskan. Dan the last soalan. Okey. Ini pun buku teks lah. Ini buku teks. Nilai kerohanian adalah asas dalam pembentukan individu bermoral. Walau bagaimanapun remaja masa kini mengabaikan nilai kerohanian kerana mementingkan kebendaan dan sikap individualistik. Nampak? Okey. So maka dia tanya soalan.
Jelaskan implikasi pengabaian nilai kerohanian. Ini buku teks lah. Implikasi pengabaian nilai kerohanian, dia remaja ke siapa pun sama saja. Kesan pengabaian nilai kerohanian. So yang ini adalah form 5. Okey, muka surat 35. Okey. 35 lah. Okey. Yang ni. Kesan pengabaian nilai kerohanian dalam diri individu. Okey, dia beritahu jelaskan implikasi means. Saya akan tulis satu fakta implikasi dia. Dan saya akan bagi 2 ayat huraian. 3 markah. Lebih kurang macam itulah. Jelaskan implikasi. Zen, Okey, nampak. Boleh, Okey. So, mengubah. Cikgu ambil yang ni lah. Simple one. Mengubah gaya hidup melampaui landasan agama atau kepercayaan. So, mengubah gaya hidup yang melampaui. Okey, melampaui landasan agama dan kepercayaan. Atau kepercayaan lah. Okey? Okey, nampak. Dan kamu ada belajar tadi lah, benda yang sama kamu boleh gunakan. Okey, dan watak kamu adalah remaja. So, remaja akan terpengaruh. Okey, akan terpengaruh dengan budaya hedonisme. Yang pentingkan keseronokan. Okey, nampak. And then, dengan ini, remaja akan terlibat dalam aktiviti. Okey, dalam aktiviti pergaulan bebas. Okey, pergaulan bebas sehingga terjadi perbuatan sumbang. Okey, perbuatan sumbang serta mengandung anak luar nikah. Okey, nampak? Boleh jelaskan implikasi. So saya bagi satu implikasi. Lepas tu saya jelaskan. Implikasi itu, lepas tu saya bagi penjelasan. So 2 ayat huraian. Sebab markah dia ada 3. Zen, Okey, dapat? Okey, done. Student. Okey. So goodbye, take care. So stop recording lah. Okay, bye. Take care. Good night.